Assalamualaikum Tuan Hakim. Dengan izin, Ya, salam. saya TPR Zahida. Bersama-sama saya adalah timbalan pendakwa raya yang sama sebelum ni. Dan rakan bijaksana peguam bela bagi tertuduh. Dengan izin mahkamah, pihak-pihak yang masih sama, cuma Datuk Farhan berada di Mahkamah Magistrate 8 untuk sebutan. Puan Asia on the way, tapi boleh mula semua, Tuan. Baik. Dengan izin Tuan, hari ini ditetapkan untuk sambungan bagi pemeriksaan semula SP1 Tuan. Sebelum tu Tuan, bagi isu yang dibangkitkan pada tarikh yang lepas, apabila saksi pendakwaan menjawab perbezaan ciri-ciri bela gebu putih dan merujuk pada description bela secara nyata dengan membandingkan 14 description bela pada 14 hari bulan 7 2020 dengan 24 hari bulan 12 2020, di mana peguam telah bantah dan pihak pendakwaan telah pun menyemak nota keterangan Tuan. Pihak peguam Dan didapat menyemak nota keterangan dan didapati bahawa dalam pemeriksaan utama, saksi pendakwaan yang pertama juga telah membandingkan dengan menceritakan keadaan bela ketika dijumpai dan juga membandingkan dengan bela yang dijumpai pada 2020. Jadi saya mohon bantahan tersebut ditolak dan jawapan saksi pendakwaan dikekalkan Tuan. ya, peguam. Dengan izin mahkamah, yang pertamanya perbandingan yang saya utarakan adalah 14 hari bulan 7 dengan 25, bukan 24 Tuan, hari bulan 12. Dan kami juga telah menyemak nota keterangan, tidak ada isu tentang apa yang ditanyakan pada pemeriksaan utama. Isunya adalah apa yang dibangkitkan semasa pemeriksaan balas. Dan soalan saya pada pemeriksaan balas adalah spesifik kepada 2 tarikh sahaja. Tidak ada langsung merujuk kepada kecederaan ataupun gambar perbezaan kecederaan. Dan pihak seperti mana mahkamah lebih arif, whatever in cross sahaja yang boleh di re-examination. Terima kasih Tuan. Seperti yang mahkamah maklumkan, mahkamah akan rujuk kepada nota keterangan, terutamanya bahagian pemeriksaan balas oleh peguam. Macam yang saya nyatakan, sekiranya tak ditimbulkan isu tu, kita akan expunge dalam pemeriksaan balas. Dan kalau memang ada ditimbulkan, kita akan kekalkan dalam nota. Setakat yang sekarang ni saya memang ada lagi dalam nota. Cuma saya akan semak semula. Pasal dia agak panjang pemeriksaan balas. Okey. Saya rekodkan ya. Saya mohon supaya saksi pendakwaan dipanggil semula. Teruskan. Bahawasanya saya, Zurianti binti Sudin, dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku dan berikrar bahawa segala keterangan yang akan saya berikan dalam perbicaraan ini adalah benar, tiadalah apa-apa yang tidak benar melainkan benar belaka. Sila duduk Okey. Puan Zurianti ya.
pada Jumaat lepas, Puan telah memberi keterangan tentang, saya just ingatkan Puan sedikitlah, kita berhenti di Puan, sebelum kita mulakan dengan soalan Yasmin, Puan telah memberitahu mahkamah bahawa saya menghantar anak-anak saya ke rumah Bainon kerana mereka boleh berfikir mengenai tahap keselamatan. Di situ ya. Saya ingin merujuk Puan kepada komunikasi Puan dengan Siti Bainon yang telah dirujuk semasa pemeriksaan balas, iaitu IDD 14 hingga IDD 17. Ini masih lagi berkenaan dengan anak Puan yang dihantar ke kondo Siti Bainon. Okey. Boleh Puan jelaskan sedikit tentang IDD 14 hingga IDD 17 yang telah dirujuk pada Puan? Okey, Dengan izin mahkamah, jelaskan is Tak payah. dah jadi EIC. Tak perlu jelaskan lah ya. Ni. Jelaskan jelaskan insiden yang dikatakan dihantar, Tuan. Jelaskan maksudnya? IDD 14 hingga 17 di mana saksi pendakwan telah bersetuju bahawa anak-anak beliau dihantar ke kondo Siti Bainon. Kamu bersetuju bahawa anak-anak kamu dihantar ke rumah Siti Bainon. Dan apa yang nak kan? Saya cuma nak menjelaskan bahawa semua tempat ini bukanlah di kondo I di Wangsa think Maju. judge is as referring to DPP. You kena apa? Yang you nak itu maksudnya sebelum ni mungkin isu dia sebab keselamatan. Ya. Tapi dalam macam you buat sebelum ni, ya Puan TPR dia rujuk sebelum ni dia kata rumah tu selamat, tapi berdasarkan kepada perbualan macam yang saya yang buat sebelum ni, kalau nak kena dalam keterangan ni kamu hantar. So boleh jelaskan. Itu baru boleh saya benarkan. Baik, Tuan. Juga dengan izin mahkamah, kalau saya boleh bantu, dokumen IDD tersebut saya hanya refer kepada part and partial of conversation, dropping anak, letak anak dan sebagainya. Tidak ada saya refer kepada ciri keselamatan tersebut. Terima kasih, Tuan. Sekiranya tak ada apa-apa yang perlu di-repair dan untuk jelaskan yang contrary dengan sebarang keterangan dalam examination in chief. So TPR tak perlu nak rujuklah semula kalau tak ada apa-apa isu yang jadi saya hanya rujuk kena tengok part mana yang DPP nak highlightkan ataupun nak perlu dia jelaskan semula sekiranya ada ketidak konsistenan tu, inconsistency tu. okey. Kalau you kata jelaskan, dia memang tak boleh lah, dia examination in chief. Baik, Tuan. Kerana isu sebelum ni adalah isu kondo tiada ciri keselamatan dan Puan, saksi pendakwan telah setuju bahawa anak-anak masih dihantar ke kondo. Pada keterangan semasa pemeriksaan utama, kondo yang mana saksi pendakwaan bersetuju adalah kondo Irama Wangsa. Tetapi semasa pemeriksaan balas, saksi pendakwan telah bersetuju anak-anak ini dihantar ke suatu kondo yang lain, Tuan. Jadi terdapat perbezaan antara keterangan semasa pemeriksaan utama dan juga pemeriksaan balas. Dengan izin mahkamah, this is misleading. Tidak ada persetujuan kondo yang mana. Dia cuma tanya saya di mana, di kondo ataupun, dan saya sebut RD dan RB. Dan merujuk kepada teks tersebut sahaja. Saya tak ada establish kondo mana satu. Kalau ada keterangan yang bercanggah dari segi penghantaran dan tak berkait dengan isu rumah kondo ataupun kondo yang di Wangsa Maju tu, nanti boleh submit lah DPP. Sebabnya dia tak mengganggu keterangan asal. So kalau dia punya keterangan tu merujuk kepada
penghantaran di kondo yang lain, sedangkan isu adalah di rumah, di kondo di Wangsa Maju tu. Dia keterangan tu you boleh submit sajalah. Baik Tuan. Jadi So, saya akan hujahkan saja dalam hujahkan hujahan. saja. Mana yang boleh hujahkan, hujahkan. Okey. Kadang-kadang ada certain yang tak perlu diri sebab dia lain, jadi tak perlu dijelaskan sebab dia tak menyentuh isu yang menjadi tempat pertuduhan. Baik, Tuan. Mana yang tak menjejaskan you punya Kes lah. pembuktian untuk you cuba untuk buktikan prima facie tu, tak apalah, tak perlu nak nanti you boleh submit. Okey. Baik Tuan. Okey. Terima kasih. Jadi saya teruskan untuk soalan seterusnya. Berkenaan dengan Yasmin ya, semasa pemeriksaan utama, saksi pendakwaan memaklumkan sekiranya Siti Bainun tiada di rumah, anak-anak dijaga oleh Yasmin, Aida dan Balkish untuk handle Aryan, Tulus, Mariam dan Bella. Dan di dalam pemeriksaan utama juga, pada pemerhatian saksi, mereka langsung tidak cekap dan layak untuk menjaga kanak-kanak tersebut. Walau bagaimanapun, Puan bersetuju bahawa Yasmin merupakan penghuni rumah bonda dan dalam tempoh 3 tahun, Yasmin telah mendapat tunjuk ajar daripada rumah bonda. Jadi soalannya? Soalannya, bolehkah Puan jelaskan mengapa walaupun Yasmin telah mendapat tunjuk ajar dari rumah bonda, Puan masih memberi keterangan bahawa Yasmin tidak cekap menjaga kanak-kanak termasuk Bella di kondo? Kerana di rumah bonda, mereka diajar untuk menjaga anak sendiri dan juga anak penghuni lain apabila perlu. Anak Yasmin telah diberikan kepada orang lain selepas lahir. Dan perbezaan menjaga anak sendiri atau anak lain di rumah bonda berbeza dengan rumah kondo, di mana terdapat 2 kanak-kanak bawah 3 tahun dan 3 kanak-kanak sindrom Down. Okey. Okey. Okey, teruskan soalan lain. Okey, saya teruskan. Kejadian di kondo ya, semasa Puan sampai di kondo Irama Wangsa. Semasa Puan beri keterangan, Puan beritahu Puan berada di luar kawasan gate dan dari grill boleh nampak laundry, iaitu pada masa Puan sampai pada 24 hari bulan 7 ya, 2021. Walau bagaimanapun 24 hari bulan 6 Tuan. 24 hari bulan 6 2021. Tak apa, masa kejadian tu dah rujuk pada Ya. kejadian. Tak Ya Tuan. tak apa. Walau Saksi jawab saja soalan. Okay, saya belum habis Tuan. Okey, teruskan. Walau bagaimanapun ketika pemeriksaan balas, Puan telah dirujuk dengan satu video rakaman IDD 21A. Boleh Puan jelaskan sama ada Puan nampak, bagaimana Puan boleh nampak grill dari Video, maksudnya video yang ditunjuk gambar ke video tunjukkan? Video rakaman yang IDD 21A. Video yang menunjukkan IDD apa? Video IDD 21A. 1A yang apa? Yang menunjukkan perlu belok ke kanan Perlu belok ke kanan sebelum nampak laundry. So sila jelaskan ya. Sila Ya. jelaskan. Fahamkan soalan Puan Faham. Pasal dalam video tu awak tak boleh nampak. Tapi dalam keterangan utama kamu nampak laundry tu. So di PP nak penjelasan. Dalam video rakaman saya berdiri betul-betul di belah kiri depan rumah di kawasan shoe cabinet. Di kawasan? Ada shoe cabinet, ada kabinet kasut. Okey. Jadi semasa sedang menunggu Bella keluar, saya ada menjengah sedikit dan nampak Bella keluar di arah situ. Saya ada Dengan izin mahkamah, menjengah sedikit dan nampak Bella keluar Dari arah laundry itu. dari arah laundry. Okey. Dengan izin mahkamah, saya pohon expunge Bella keluar daripada arah laundry. Soalan DPP dan soalan saya adalah tidak boleh nampak laundry sahaja. Tidak ada sebut langsung tentang Bella. Tapi dia menjelaskan. Faham Benar, tak? tetapi kalau Tuan ingat pada cross saya ada cadangkan bahawa
tidak nampak langsung there's some confusion masa tu, dan kemudian saksi tukar jawapan 3 kali, kalau boleh semak dengan CRT 3 kali, dan daripada dia kata diberitahu, kemudian dia dimaklumkan, kemudian dia nampak sendiri. Jadi isu bela tersebut adalah satu isu yang prejudis kepada tertuduh. Saya mohon untuk fokus kepada question sahaja, Tuan. The question menjurus kepada inconsistency yang boleh dibuat dalam re-examination, ya, Guam. Bila dia jelaskan tu, dia jelaskan apa yang DPP nak minta dijelaskan. So saya rasa dia, bagi pendapat saya, dia memang menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan tu. So saya akan kekalkan bantahan ditolak. Tapi you boleh submit lah nanti bila dia ada, you submit dalam isu tu. Apa isu menjengah nampak keluar dari, so tak sama. Itu boleh submit. Tapi saya tak boleh expunge sebab dia Faham, Tuan? boleh membantu you punya kes juga. Faham, Tuan. Okey. Terima kasih, Tuan. Okey, kita teruskan, ya. Dengan izin Tuan. Okey, teruskan. Soalan seterusnya, semasa di dalam ambulan pemeriksaan utama sepanjang perjalanan ke HKL, Puan duduk di depan bela. Puan tanya, ya, siapa buat? Dia cakap Syomin. Puan jelaskan maknanya Yasmin, Minun maknanya Siti Bainun. Semasa pemeriksaan balas, Puan juga setuju Bella tak pernah panggil Siti Bainun Minun. Tapi Puan beritahu mahkamah bahawa Minun maknanya Siti Bainun. Boleh Puan jelaskan mengapa Minun maknanya Siti Bainun? Saya memang tak pernah dengar Bella panggil Siti Bainun Minun sepanjang saya bersama mereka. Tetapi di dalam ambulans itu, apabila saya bertanya Bella, siapa buat? Dia beritahu Syomi. Saya ulang balik. Syomi siapa? Yasmin ke? Dia kata ya. Lagi siapa? Minun. Siapa Minun, Bella? Bainun ke? Ya, Bainun. Masa dalam ambulans, ada pembantu ambulans dan juga driver yang mendengar perbualan kami. Memang saya ulang balik untuk mendapat kepastian daripada Bella, siapakah orang yang dia maksudkan. Okey, teruskan soalan lain. Seterusnya mengenai Encik Imran, ya, telefon di hospital. Semasa Puan beri keterangan, Puan beritahu Encik Imran beritahu Puan lah, ya, kalau saya tak jumpa Bella tudi, saya akan report polis. Tetapi semasa pemeriksaan balas, Puan telah dirujuk dengan IDD 36 muka surat 13 dan 14. Dan Puan setuju. Siti Bainun telah beri nombor Puan tanpa diminta. IDD apa tadi? IDD 36. ID, Tuan, bukan IDD sebab prosecution punya dokumen. ID 36. ID 36, Okey. muka surat 13 dan 14, Tuan. Baik. Di mana Puan telah setuju bahawa Siti Bainun telah beri nombor Puan tanpa diminta. Puan perlu rujuk dokumen tersebut ke atau Puan boleh ingat? Boleh, ya? Okey. Saya mohon penjelasan di bahagian tersebut, Tuan. Cik Imran memaklumkan saya, dia menelefon Siti Bainun dan memaklumkan jika dia tak dapat Bella hari ini, dia akan buat laporan polis. Selepas itu, Siti Bainun terus memberi nombor telefon. Jadi saya tak pasti diminta atau tak diminta kerana bukan perbualan saya. Okey. Okey. Teruskan soalan lain. Saya teruskan tentang pengambilan adik-beradik angkat yang lain. Puan setuju bahawa hanya Bella, ya, yang cedera. Walau bagaimanapun, Puan masih call Ibu Mariam, bantu Ibu tulis jiwa, ambil jiwa. Hubungi JKM untuk ambil bail dan appoint lawyer untuk ambil balik Aida. Saya mohon untuk dijelaskan mengapa tindakan tersebut, Tuan. Walaupun mereka tidak cedera. Okey.
Setelah melihat keadaan Bella, saya khawatir keselamatan anak-anak tersebut di rumah yang sama Bella mendapat kecederaan. Jadi saya telah memohon JKM untuk membawa keluar semua kanak-kanak, ditempatkan di tempat yang selamat. Ibu kepada tulus jiwa menghubungi rakan saya Haiza untuk mendapatkan bantuan. Dan Haiza telah memohon bantuan saya untuk dapatkan khidmat guaman secara pro bono. Begitu juga dengan ibu-ibu yang lain, ibu kepada Aida dan kepada Balkis. Mereka telah mengambil tindakan kerana mendapat tahu Siti Bainun memalsukan tanda tangan mereka di dalam borang pengangkatan. Kesemua kes ini telah dimuktamadkan pada Oktober 2020 dan anak-anak ini telah kembali ke pangkuan ibu dan JKM lah. Okey, soalan lain? Seterusnya, semasa Puan pemeriksaan balas ya, Puan setuju ada bercakap dengan Puan Marziana, iaitu Ibu Balkish pada 19/7. Puan juga ditunjukkan transkrip perbualan dengan Puan Marziana, IDD 34 1 hingga 11. Dan dalam transkrip tersebut, Puan dirujuk, dia kata Aida, Yasmin dan Balkish yang buat, bukan Bainun, nak jadikan mereka bertiga kambing hitam. Soalannya ialah walaupun Puan tahu bahawa Aida, saya tambah satu lagi Tuan, sorry. Puan juga dirujuk dengan laporan polis Mak Balkis terhadap Siti Bainun ya, IDD 52 dan juga IDD 51. IDD 52 report polis dan juga IDD 51. Kesemua keterangan yang dirujuk adalah berkenaan dengan Balkish dan Mak Balkish. okey. Saya pohon penjelasan yang sama, memandangkan Balkish juga tidak cedera. Puan telah setuju bahawa Balkish juga tidak cedera, tetapi Puan masih bercakap dengan Puan Marziana, menelefon Puan Marziana dan menyediakan laporan polis untuk Balkish. Pada ketika itu, saya ke Chowkit untuk mencari orang lain tetapi terjumpa Mak Balkish di tepi jalan. Saya bersama Syahira, rakan saya yang pernah menyaksikan Balkish dipukul oleh Siti Bainun. Kemudian Syahira menceritakan kepada Mak Balkish. Tetapi Mak Balkish meminta bantuan saya untuk mendapatkan Balkish kembali. Saya cakap tak boleh. Pergi saja buat laporan polis dan ke kondo dapatkan Balkish semula. Kemudian dia menelefon saya mengatakan dia tak tahu nak buat laporan polis. Dia adalah seorang yang kurang pendidikan lah. Oleh kerana itu, saya cuma menunjuk ajar mendraftkan laporan polis untuk mengambil sahaja anak dia semula. Selepas pada itu, dia ke kondo tetapi tidak berjaya mengeluarkan Balkish. Dan dia telah mengaku kepada saya yang dia telah diminta untuk bercakap dengan saya, mengumpan supaya perbualan direkodkan. Selepas kejadian inilah, selepas dia kembali menelefon saya untuk memohon bantuan mendapatkan khidmat guaman. Okey, soalan. Soalan terakhir saya Puan ialah dalam
laporan polis Puan iaitu P3, di mana apabila Puan buat laporan polis tersebut, Puan menyatakan bahawa tujuan Puan membuat laporan tersebut adalah untuk tindakan selanjutnya. Saya rujuk P3. Okey, Puan. Kemudian semasa ditanya oleh peguam, Puan bersetuju bahawa Puan harapkan Siti Bainun ditangkap. Boleh Puan jelaskan? Saya membuat laporan polis, kedua-dua laporan polis pada 24 Jun dan 1 Julai atas dasar tanggungjawab dengan maklumat yang saya dapat dari segala mangsa termasuk penghuni-penghuni di rumah bonda. Saya harap dia ditangkap dan dipertanggungjawabkan dengan segala apa yang jadi kepada penghuni rumah bonda dan kanak-kanak di dalam kondo tersebutlah. Okey. Itu saja soalan dari pihak pendakwaan. Pihak pendakwa bersedia dengan saksi seterusnya. Cuma masih mengekalkan soalan-soalan yang di reserve Ya. Reserve berkaitan isu-isu yang ditimbulkan sebelum ni Isu rakaman video. Isu rakaman video masa jumpa lagi ada apa-apa lagi nak reserve tak? Pengecaman. Pengecaman dan pengecaman Pengecaman semua saksi-saksi yang disebutkan lah dalam. So, untuk kali ini Puan selesai, tapi pihak TPR tak boleh nak kemukakan video yang kamu rakam kerana berada tangan pegawai penyiasat yang masih dalam kuarantin. Dia perlukan ada prosedur tertentu untuk dia kemukakan supaya rantaian keterangan itu tidak terputus. Dan juga pengecaman yang masih lagi belum saksi-saksi dipanggil. So, memang kena panggil lagi lah nanti Puan. Tapi buat sementara ni Puan dilepaskan daripada menjadi saksi. Okey. Terima kasih. Nanti DPP akan hubungi Puan lah bila mereka dah bersedia. Terima kasih. Terima kasih. Ada berapa saksi lagi? DPP nak panggil? Pada hari ini hanya Dr. Mina Bigai sahaja dapat hadir, Tuan. Pegawai perubatan. HKL? Ya. HKL. Dia dah sedia ke nak tangguh sebentar kejap nak tengok? Tangguh sebentar? Tangguh sebentar tu. Tangguh sebentar untuk sedia dengan saksi seterusnya. Terima kasih. Mahkamah tangguh.